Okey, muka surat yang ke-11, nombor 9. Okey. So, dekat sini dia kata nyatakan fungsi saraf manusia di dalam kotak di bawah. Okey, fungsi saraf manusia So, yang pertama fungsi dia adalah okey, Rasul Salin. So, yang pertama adalah mengawal. Okey, dan mengkoordinasikan. Koordinasikan. Panjangnya juga tulis bawah lah. Mengawal dan mengkoordinasikan. Panjang tu. Mengkoordinasikan organ. Okey, dan bahagian tubuh badan kita. Okey. Tubuh badan So, yang pertama fungsinya adalah mengawal dan mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan maksudnya dia nak seimbangkan badan kita lah supaya tak jatuh. Okey, nombor 1. Okey, nombor 2. Nombor 2 dia adalah mengesan. Nombor 2 mengesan rangsangan. Okey, nombor 2 mengesan rangsangan. Rangsangan tu macam apa? Macam api ke, duri ke? Dia mengesan rangsangan macam tu. Okey, boleh salin dulu. Dah ya? Okey, next. Seterusnya. Apakah fungsi lain lagi? Okey, yang seterusnya adalah bila dia mengesan, dia akan menghantar maklumat. Menghantar maklumat. Okey, dia menghantar maklumat lah kepada otak kita. Okey. Lagi dia akan dah dihantar kepada otak dan dihantar balik kepada tangan. Tangan kita pun angkat lah sebab panas kan. Jadi tangan kita angkat, dia namanya adalah menghasilkan gerak balas. Menghasilkan gerak balas. Macam tu. Okey, Rasul, boleh? Okey, gemuk lagi So, Okey, exercise kita sekarang dikata tandakan tandakan tick pada situasi yang menggambarkan cara menjaga sistem saraf dengan betul. Manakala pangkah jika menjaga sistem saraf, tidak menjaga sistem saraf. Okey. Tandakan right jika bagus. Tandakan pangkah jika tak bagus. Okey, yang pertama. Okey, cuba tengok yang pertama. Ni bagus tak macam ni? Rasul kata yang pertama ni bagus tak? Kenapa tak bagus ya? Sebab dia bongkok. Betul. Jadi ni tak bagus. Ini bagus. Okey. So, main hoki ni bagus tak? Bagus.
Sebab apa bagus? Sebab dia menjaga keselamatan. Tengok tu ada tangan. Kalau macam perempuan ni, dia tak cukup bagus sebab siku dia tak ada keselamatan. Topi pun tak ada ya. Jadi kalau jatuh nanti luka. So tak bagus. Alright. Kalau kita study tengok komputer dalam keadaan meniarap macam ni bagus tak? Yang macam ni dah tak bagus lah. Dah pangkah. Okey, jom kita tulis sikit. Macam mana cara menjaga sistem saraf kita. Okey, aku tulis ni sebagai note Cara yang betul untuk menjaga sistem saraf ya. Okey. Cara yang betul untuk kita menjaga sistem saraf. Okey, yang pertama caranya adalah kalau boleh kita hendaklah memakai apa? Perlindungan. Okey, memakai perlindungan diri. Okey, yang betul kita pakai topi lah untuk keselamatan kan, seperti topi Kaleda. Topi Kaleda ni topi yang boleh protect kepala kita lah, bukan pakai cap. Okey, ketika bermain, dalam kes ni dia bermain hoki kan, hoki ais. Okey. Dan kalau boleh pakai kasut roda pun kena sama juga, dan berkasut roda. Okey, jadi kasut roda tu kalau boleh pun kena pakai topi keleda jugalah. Tapi perempuan ni tak pakai, jadi sebab tu kita pangkah dia. Okey, salin dulu. Dah siap, kita buat nombor 2 pula. Ziyad Abbas, ya, kenapa lambat ni? Okey Abbas, terima kasih hadir. Kawan-kawan kita juga dapat mesej banyak ada program hari ni. Ada taekwondo, ada tenis lah. Dan ada juga balik kampung. Tak ramai sikit ini, tak apalah ya. Okey, Zayat boleh salin dulu. Sementara cikgu teruskan, Zayat boleh sambung. Ini muka surat yang ke-12 Zayat ya. Cikgu berada pada muka surat yang ke-12. Okey, jadi poin kat sini kita lebih kepada memakai perlindungan diri. Okey, yang kedua, bentuk-bentuk duduk macam ni tak betul. Kita duduk macam ni betul straight. Ini namanya apa? Ini namanya adalah posture badan yang betul. Jadi kita nak buatlah ayat dia. Jadi duduk meniarap tak bagus ya, kena duduk posture yang betul. Jadi kita akan buat menjalani aktiviti. Aktiviti macam mana? Aktiviti harian lah. Duduk-duduk tu aktiviti harian. Okey, dengan menggunakan posture yang betul. Posture badan yang betul. Duduk elok-elok. Duduk lurus saja. Ya, kan duduk, cikgu cadangkan korang duduk macam ni bagus. Ini bagus. Ini tak baguslah sebab dia bongkok. Jadi ini cara untuk kita menjaga sistem saraf kita. Maksudnya nak jagalah kita punya tulang, tunjang kita, saraf tunjang dan sebagainya. Okey, boleh salin dulu ya. Boleh salin dulu.
Dah ke? Boleh cikgu teruskan? Dah. Abang siap? Boleh ya? Okey, okey. Alright, cikgu teruskan yang seterusnya. Okey. Menguji minda kita. Soalan pertama, berikut manakah dipadankan tidak betul bagi fungsi organ sistem pembiakan? Kita dah belajar. Pembiakan ni ada dua ya. Perempuan dan juga lelaki. Okey, manakah yang tidak betul? Pendapat korang, manakah yang tidak betul? Cuba komen. A, B, C, D. Zayat kata B. Okey, setuju tak? Setuju tak dengan Zayat? Zayat kata B. B juga Akila ya. Jawapannya adalah B. Betul. Tempat bersenyawaan ni sepatutnya tiub fallopian. Salah lah. Okey, uji minda lagi nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan sistem pembiakan perempuan. Antara berikut padanan manakah betul bagi fungsi setiap organ pembiakan wanita ini? Okey, pada pendapat awak, apakah fungsi dia? Okey, Zayat kata? Gila pun kata C, Zayat pun kata C. Yang betul adalah tiub fallopian. Bagus. Okey. Sebelum tu, jom kita buat revision sikit, ulang kaji. Sambil-sambil kita jawab soalan ni, kita buat ulang kaji sikit. Takut lupa kan? Okey. Sepatutnya fungsi uterus ni apa? Siapa tahu apakah fungsi uterus? Kila ingat lagi tak? Apakah fungsi uterus? Zayat ke? Rasul ke? Ingat tak? Kita sambil-sambil tu kita ulang kaji supaya kita ingatlah. Selen apa tu? Akilah ke salah typo? Dia tempat apa ni? Uterus ni tengah-tengah tu kan, tempat embrio membesar. Betul Zayat? Kita tulis sikit supaya kita ingat akan datang buat revision. Uterus ni sebenarnya adalah tempat embrio ya. Tempat embrio dia membesar ataupun berkembang. Berkembang. Ya, dan membesar. Okey, supaya kita ingatlah sambil-sambil tu. Jadi, tempat persenyawaan ni sepatutnya tiub fallopian lah. Sepatutnya ni adalah tiub fallopian. Ni sepatutnya ni. Jadi kalau ada kesalahan macam ni, kita selalu conteng-conteng supaya nak lekatkan maklumat tu dalam kepala kita. Lama-lama kita biasa. Okey, dah kita move Okey, ini pula kita nak cerita pasal apa? Tadi kalau ikut yang betul tiub fallopian kan? Okey, apakah fungsi faraj ni? Siapa ingat? Kita test sikit. Apakah fungsi faraj yang pertama ni? Menerima sperma. Betul. Fungsi dia sebenarnya adalah menerima sperma. Betul? Tulis sikit supaya kita ingat. Sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan.
Okey. Ha. Okey, apa pula fungsi ovari? Kita check pula. Apa pula fungsi ovari? Menghasilkan ovum. Betul? Bagus, bagus. Okey. Menghasilkan ovari ni menghasilkan ovum. Betul? Ovum ni telur lah. Dia bukan setakat menghasilkan ovum, tetapi juga menghasilkan juga hormon, ya. Hormon. Hormon apa? Hormon seks wanita. Maksudnya hormon seks wanita tu suara dia suara perempuan. Kan suara dia. Kalau lelaki tu adalah misai. Hormon macam tu lah. Hormon yang menghasilkan. Kalau perempuan lah. Dia nampak perempuan. Kalau lelaki tu menampakkan dirinya lelaki. Mungkin jalan dia. Suara dia. Tu namanya hormon seks wanita, ya. Jadi. Tiup Filipio dah. Uterus pula. Apakah fungsi uterus? Baru cerita tadi kan. Dah uterus dah buat tadi dah. Tempat embrio membesar dan berkembang. Okey. Macam itulah guys, kalau nak buat ulang kaji, mana yang salah tu kita betulkan sendiri supaya kita boleh lekat sikitlah ingatan kita. Alright. Lagi seterusnya. Menunjukkan 4 peringkat perkembangan embrio manusia. Okey, jom kita tengok sikit yang sebelum ini. Kita buat ulang kaji sikit. Okey, ini. Jadi yang pertama, yang kedua, okey, yang ketiga, mana ketiga? Ketiga dekat sini. Keempat, kelima. Jadi bayi. Okey, ni belum ada tangan lagi. Yang ini dah nampak kaki, tapi tangan belum ada pendek sangat. Jadi yang ini lebih sempurna. Yang ini dah nampak macam bayi kan. Okey. Jadi jom kita nak buat soalan yang seterusnya. Okay, inilah. Kita buat soalan yang seterusnya. Okay, rajah di bawah menunjukkan 4 peringkat embrio. Okey, pada peringkat awal mana awak rasa ni? Manakah menunjukkan padanan berkembangnya embrio dengan betul? Mana yang paling last? Yang paling last S kan? Cuba tengok S. Betul tak? 38 hingga 40. Awak rasa betul tak? S ni. Betul kan? Betul, ni betul. S ni betul, ya. Okey, S ni betul. Okey, cuba tengok R. R ni lah sebelumnya. R awak rasa betul tak? R ni sebelum S. R ni sebelum S. Betul tak? Betul juga. Jadi R ni pun betul juga. Bagus. Okey, Q pula. Q pula. Q betul tak? Q ni terbalik daripada P kan? Ya. Q tu terbalik daripada P, ya. Jadi salah lah ni. Dua-dua ni dia terbalik dua tu. Jadi kat sini yang bentuk adalah R dan juga S. P tu terbalik. Tapi walau macam mana pun kadang-kadang gambar dia macam keliru kan? Keliru sikit gambar dia. Kena tengok hati-hatilah. Sepatutnya soalan ni kena pakailah gambar lain sikit kan? Okey, kita nak masuk soalan struktur pula, ya. Soalan struktur. Okey. Kat sini dia beritahu rajah di bawah menunjukkan Aminah mengangkat periuk sedang berisi sup yang panas. Ni menghasilkan tindak balas ni. Okay, ramalkan apa akan berlaku jika Aminah mengangkat periuk tersebut tanpa sarung tangan khas. Ni ada sarung tangan. Kalau tak ada sarung tangan tu, apa berjadi pada Aminah?
Cuba korang komen sikit. Agak-agaknya apa yang akan berlaku kepada Aminah ni guys. Tangannya melecur. Tangan Aminah akan melecur. Betul? Kita akan cakap lah. Yang pertama ni mungkin kita akan beritahu. Tapak tangan Aminah. Tapak tangan Aminah akan melecur. Okey, betul? Lagi apa lagi yang boleh kita fikirkan? Kalau awak sendirilah pegang sekejap apa jadi? Selain melecur, kalau awak pegang, dah tentulah kita akan lepas. Kemungkinan Aminah pun akan lepas tangannya. Jadi kita boleh katakan bahawa Aminah akan terlepas lepas apa? Lepas periuk itu. Panas kot. Mungkin dia terlepas, dia pegang terus lepas. Dah tertumpah semua. Dan jawapan-jawapan yang lain lah yang sesuai diterima saja. Okey, dah. Salin dulu. Okey, seterusnya dia beritahu nyatakan satu jenis masalah yang akan dihadapi oleh seseorang jika sistem sarafnya terjejas. Sistem saraf terjejas. Okey, nyatakan jenis masalah. Maksudnya saraf tunjangnya terjejas sikit. Awak rasa apa yang berlaku kepada orang tersebut? Awak rasa? Kalau aksiden, tiba-tiba saraf kita bermasalah. Aksiden kan saraf tunjang kita problem. Masalah tu. Orang itu tidak merasa sakit. Merasa sakit tu memang betul-betul teruk lah tu. Tu betul-betul teruk. Betul, mungkin juga. Tapi untuk macam Zain cakap ni, mungkin dia punya possibility tu kurang sikit. Tapi kalau yang paling banyak kalau sistem sarafnya terjejas, dia mungkin boleh jadi lumpuh. Ini memang banyak berlaku. Jadi kalau jawapannya, cikgu cadangkan jawab lumpuh. Ataupun mungkin dia tak lumpuh tapi dia sukar bergerak. Kesukaran untuk bergerak. Kalau lumpuh ni memang tak boleh gerak langsung. Sukar ni boleh juga tapi dia lambat nak bergerak. Faham tak? Jadi jawab inilah, ni lebih banyak lah berlaku. Okey. Okey, now salin dulu lah. Okey, kita move lagi Soalan yang berikut. Okey, soalan yang berikut. Maklumat berikut menunjukkan salah satu fungsi organ pembiakan. Padankan maklumat berikut dengan organ yang betul. Kita nak padankan dengan organ yang betul. Okey, maklumat kita adalah menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. So, apa jawapan dia? Menghasilkan hormon. Ya, dah tentulah testis. Tepat sekali, Zayat.
Okey. Okey, kita nak tengok fungsi-fungsi testis dan juga fungsi-fungsi ovari. So, kita mulakan dengan fungsi testis. Okey, cuba bagi jawapan sikit guys. Kila ke, Zayat ke? Oh, Hidayat dah masuk Hidayat ya. Okey, Hidayat. Okey, Rasul nak cuba jawab. Testis ni dia sebenarnya buat apa? Tak apa, kita banyak menulis, banyak menaik, lebih lekatlah sikit ingatan tu kan. Menghasilkan sperma, Rasul. Betul. Tambah satu lagi, Rasul. Dia menghasilkan dua perkara. Satu menghasilkan sperma, satu lagi menghasilkan sperma. Satu lagi apa? Satu lagi dan hormon. Betul, hormon seks lelaki. Hormon seks lelaki tu suara dia, misai dia, perjalanan dia, badan dia nampak sasa. Tu maksudnya hormon lelaki. Hormon seks untuk lelaki lah. Kalau perempuan tu mungkin kulit dia lembut sikit, suaranya halus sikit. Maksud dia macam tu lah hormon tu kan guys. Jadi kalau untuk testis dah ada, untuk ovari pula apakah yang dihasilkan oleh ovari ni? Kila kata menghasilkan ovum dan juga hormon seks wanita. Betul, tepat sekali Kila. Jadi menghasilkan ovum dan hormon seks wanita. Okey, bagus Tania. Macam itulah jawapannya. Okay, now kita dah habis. Kita nak masuk latihan kita. Okay, salin tu. Siapa tak boleh salin. Minggu depan mungkin dah boleh masuk bab baru lah. Kalau kita dah siap ni. Minggu depan kita dah boleh masuk bab baru. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, kenal pasti organ pembiakan lelaki di bawah. Okey, senang sangat ni. Ni senang sangat ni. Okey, kita mulakan dengan yang inilah. Ni senang sangat guys. Lagipun dia dah bagi dah kat atas tu. Kita isi je lah. Okey, dah settle. Untuk wanita pula. Okey, juga bagi masa sikit korang. 1 minit. Cuba isi pada kertas masing-masing. Okey dah, cuba move ya. Okey, seterusnya tengok sini. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah nama dekat sini?
Apakah nama kat situ? Betul Akilah, tiup falapio. Okey, ni ya. Betul. Tiup falapio. Okey, lagi. Apakah nama dekat sini? Sini adalah ovari. Bagus. Sini adalah ovari. Okey, lagi. Apakah nama tempat sini? Rasul kata uterus. Okey, bagus. Uterus. Zayat pun sama ya. Uterus. Okey, yang terakhir ini adalah dah tentulah dah ada, tinggal lagi Farah kat sini lah. Okey, nice. Okey, padangkan fungsi organ lelaki. Kat sini adalah pembiakan lelaki. Okey, apakah fungsi bagi testis? Jawapannya mana satu? Cikgu buat ABC senang ya. A, B, C, D. Untuk testis ni mana satu? A dengan B. A dengan B. A tu apa? Memindahkan. Testis memindahkan? Testis tak memindahkan. D dia apa? Menghasilkan gambar jantung. Betul. Testis ni kilang ya. Kilang dia yang menghasilkan sperma. Dan juga hormon lelaki. Ataupun hormon seks lelaki. Okey, jadi Zakar ni Zakar ni barulah memindahkan. Memindahkan ke faras lah. Okey ni. Dia bukanlah memindahkan dari testis jauh sangat tu. Dia memindahkan ya. Yang Zakar tu adalah A. Okey, next. Seterusnya. Nyatakan organ pembiakan wanita berdasarkan fungsi yang diberikan di bawah. Okey, agak-agaknya apakah yang dekat sini? Uterus, tak. Bukan. Ni tempat untuk persenyawaan. Tempat untuk persenyawaan apa tadi? Uterus tu untuk embryo berkembang, Rasul. Untuk area berkembang. Tiup falapio, Zayat, betul. Dekat sini namanya adalah tiup falapio. Betul. Falopio. Okey, nombor 2. Tempat embrio berkembang. Ni barulah uterus. Okey, seterusnya. Sini adalah menghasilkan gamet betina, betul? Dan hormon seks wanita namanya adalah ovari. Menerima sperma ni adalah faraj. Okey, Tania. Okey, good. Okey, kita move lagi ya. Wish, panjangnya apa ni? Okey, kita sikit lah. Lengkapkan proses untuk persenyawaan manusia. Okey, kita ada lelaki dan kita ada wanita. Okey, A ni apa A? Okey, betul. Jadi, lelaki ni menghasilkan sperma. Dan tentulah perempuan ni akan menghasilkan ovum lah. Okey, betul. Okey, sperma dan juga ovum bercantum. Dia menjadi persenyawaan pada tiup falopio lah. Kat sini berlaku pada tiup falopio. Okey, macam itulah kita buat ulang kaji ya. Nampak je tulis terus supaya kita ingat. Okey, bila embrio berlaku persenyawaan, Zayat kata menjadi zygote. Betul. Sini akan menjadi zygote.
Zygote ni bulat saja, belum nampak macam baby lagi. Zygote berkembang menjadi embrio. Okey, embrio duduk kat mana? Embrio ni akan berkembang pada uterus. Jadi kita buatlah ayat ni sikit. Embrio ni akan berkembang, membesar dekat uterus. Macam itulah kita belajar ya. Lepas embrio jadi fetus. Betul, jadi fetus. Fetus ni dah jadi macam baby dah. Cuma dia belum keluar je. Bila keluar baru jadi bayi. Okey, bagus Tania. Okey, kita masuk yang seterusnya. Kita masuk sistem saraf. Okey, ini sistem saraf. Nyatakan bahagian sistem saraf manusia di bawah. Okey, apakah yang paling mula-mula ni? Siapa ingat? Yang tu yang utama. Yang utama namanya apa? Adakah kawan kita ingat tak? Namanya adalah, besarkan sikit lah ya. Sistem saraf tunjang tak. Sistem apa? Sistem saraf pusat. Ini yang kontrol badan kita. Ada dua. Satu adalah otak. Satu lagi barulah saraf tunjang. Faham tak? Jadi otak dengan saraf tunjang ni adalah sistem saraf pusat kita. Kira sistem utama kita lah. Ada otak, saraf tunjang. Jadi automatik rangkaian dia ni yang kecil-kecil, saraf kecil-kecil ni, rangkaian dia tu namanya adalah sistem periferi. Sistem saraf periferi. Okey, rangkaian-rangkaian yang kecil-kecil tu kira macam sokongan untuk dia lah. Jadi kalau saraf kita yang kecil-kecil ni tak berfungsi pun, dia boleh menyebabkan kesukaran kita nak bergerak. Macam lumpuh lah lebih kurang. Okey, dah siap? Boleh cikgu move? Boleh ya? Okey, next. Seterusnya. Nyatakan fungsi utama sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Pusat ingat, otak dengan saraf tunjang. Periferi ni adalah rangkaian dia. Okey, jadi kat sini awak rasalah sistem pusat ni apakah fungsi dia? Sebab kat sini dia nak fungsi utama. Jadi apakah fungsi saraf pusat? Awak rasa apa fungsi dia? Jadi oleh kerana dia adalah duduk sebagai pusat kawalan badan. Betul Akilah. Dia sebagai pusat kawalan badan. Betul, dia mengawal lah. Pusat sebagai pusat. Dia menghantar maklumat, dia menerima maklumat. Dia macam. Manakala periferi ni yang ada hubungan-hubungan tu, dia akan menghubungkan. Dia akan menghubungkan sistem pusat ni, sistem saraf pusat ni kepada organ-organ lain. Kepada yang pertama, kepada reseptor ataupun kepada efektor. Reseptor dan efektor. Reseptor tu terima. Efektor tu yang dia tindak balas. Bila kena jarum tu reseptor. Reseptor sakit kan? Sampai dekat saraf hantar balik, dia tolak jari. Tolak jari tu namanya efektor. Jadi efektor ni lebih kepada tindak balas. Ni lebih kepada gerak balas kita.
Efektor ni gerak balas. Reseptor ni lebih kepada rangsangan. Rangsangan tu macam tu lah, api ke, kena panas ke, kena duri ke. Gerak balas ni kita alihkan tangan kita. Jadi satu yang merangsang, satu yang memberi tindak balas untuk mengalihkan tangan. Okey. Sikit lagi Okey, Rajah menunjukkan perbualan antara dua orang murid kita. Okey, yang pertama, dia kata tubuh ibu saya berasa kaku dan sukar untuk bergerak. Nampak tak? Ini mesti melibatkan sistem saraf. Kan? Datuk saya sering berasa kebas-kebas. Kebas-kebas pun kalau kerap, kemungkinan saraf kita nak rosak lah tu. Tangan masa sama. Jadi kena jagalah, korang muda-muda lagi, jaga sistem saraf. Jadi yang pertama ni, apakah mungkin berlaku kepada Ibu Rahim? Ibu Rahim ni berasa kaku, tak boleh bergerak. Jadi apa jawapan korang rasa? Apakah mungkin yang berlaku kepada Ibu Rahim ni? Okay, cuba komen sikit guys. Apa yang rosak? Kita punya sistem saraf kita rosak lah. Kita boleh kata kemungkinan kerosakan saraf pada saraf tunjang. Jadi kat saraf tunjang tu ada rangkaian banyak-banyak kan. Mungkin salah satunya dia rosak, tak berfungsi. Okey, manakala yang kebas-kebas, apa kesannya jika kita biarkan saja? Kemungkinan boleh menyebabkan lumpuh. Boleh menyebabkan lumpuh. Ataupun boleh menyebabkan kesukaran untuk bergerak. Okey, boleh. Okey lagi. Dah siap salin? Boleh cikgu teruskan? Kita bagi masa sikit nak salin. Okey lah, kita dah boleh. Apa akan berlaku Datuk Moy Kwan mengalami masalah kesiangan ni? Apakah sebab dia? Dia tahu apakah sebab dia. Kemungkinan kalau kebas-kebas ni dia adalah rangkaian kecil-kecil itulah. Kalau yang macam Rahim ni memang dia berasa kaku, susah nak bergerak, dia macam lumpuh kan, jadi saraf. Kalau macam kebas-kebas je, dia macam rangkaian periferi tu. Jadi kat sini kemungkinan rangkaian periferi dia bermasalah. Jadi kita akan tulis kerosakan pada sistem saraf periferi. Saraf periferi. Macam tu. Okey. So, berikan kesan jika saraf periferi tidak berfungsi. Isikan jawapan seperti di bawah. Yang pertama, otot menjadi kebas. Menjadi kebas-kebas. Ataupun mungkin dia mengalami rasa lemah. Lemah badan dia. Yang kedua, kesukaran untuk bergerak. Kesukaran untuk bergerak. Yang ketiga adalah tindak balas menjadi perlahan. Okey, tiba-tiba dia akan menjadi berpeluh secara berlebihan. Dia jadi berpeluh banyak kan.
Ataupun mungkin terlalu sedikit. Macam kita bersenam lah. Kalau ikut senam banyak kan jadi sikit pula. Yang terakhir, boleh juga menyebabkan lumpur. Ni kalau feri-feri yang teruk sangat lah ni. Okey, dah siap dah. Kita nak buat satu lagi page, lepas tu dah habis. Kita sambung minggu depan. Okey, dah boleh cikgu move? Satu page lagi tinggal. Okey, boleh Terakhir. Okey, pilih cara untuk menjaga kesihatan saraf manusia. Tandakan tik pada yang disediakan. Okey, yang pertama ni bagus tak untuk kita mengekalkan sistem saraf? Bagus. Jadi tandalah tik kat sini. Yang kedua ni bagus tak posture badan macam ni? Posture badan straight. Bagus tak? Bagus. Angkat kena duduk nanti korang angkat barang kena duduk macam ni. Pastikan pinggang kita ni straight macam ni. Okey, yang kedua, tu dia. Ni nampak pun dah tak bagus dah. Tapi dia minta tanda pangkah tak? Oh, dia tak minta tanda pangkah, jadi jangan tanda apa-apa ya, dia tak minta. Nombor 4. Nombor 4 ni bagus tak? Awak rasa? Makan buah-buahan? Okey, ni bagus. So tanda right. Angkat badan macam ni. Ni tak bagus ni. Ni boleh pinggang kita ni. Tak bagus. Okey. Naik motor, ada helmet ya, keselamatan. Ni lebih kepada keselamatan. Bagus. So, okey lah guys. Cikgu rasa cukup lah untuk hari ni. Korang faham tak ini? Ada apa-apa nak tanya?